Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita akan masuk bahagian yang kedua dalam tajuk indeks set logaritma. Okey, iaitu hukum set. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan dengan hukum set. Baik, apakah itu hukum set? Okey, baik, set biasanya kalau sebelum ni kita sebut dia punca kuasa 2. Okey, so itu adalah set. So kalau simbol macam ni kita panggil dia set A. Okey, set A. Baik, dan set adalah bukan nombor nisbah. Okey, kalau kita tengok balik apakah yang dikatakan nombor nisbah? Okey, nombor nisbah adalah nombor yang kita boleh tukarkan dalam bentuk pecahan dan juga perpuluhan. Okey, tapi perpuluhan dia bukanlah nombor perpuluhan yang tak habis. Maksudnya dia akan tamat pada 0.5. Kita akan tengok contoh seterusnya yang mana contoh nombor tu dia tak habis-habis. So itu adalah nombor bukan nisbah. Okey, kita tengok contoh. Okey, set 3. Okey, jadi set 3 kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat nilai dia 1.3205008 dan seterusnya. So jadi maksudnya nombor ni dia tak habis. Okey, dan dia tak boleh tukar ke dalam bentuk pecahan. Jadi sama ada bentuk set 3 ataupun nombor yang tak habis-habis ni. So itu adalah set. Okay, jadi set 3 adalah set. Okey, yang seterusnya set 1/4. Okay, jadi kalau kita tengok set 1/4 kita boleh tukarkan dalam bentuk 1/2 dan pecahannya adalah 0.5. So bila dia boleh tukar dalam bentuk pecahan dan juga perpuluhan yang tidak berulang ataupun tidak berterusan, dia adalah bukan set. Okey, so kalau yang ini kalau kita tengok nombor dia adalah berterusan, so dia adalah set. Okey, punca kuasa 3 bagi 27 kita dapat 3, so dia nombor bulat, jadi dia bukan set. Okey, so yang seterusnya so ini kita nampak dah lah pattern dia, so ini adalah set. Pergi pada yang seterusnya, tentukan sama ada yang berikut adalah set atau bukan. Beri alasan anda. Okey, so kita tekan kalkulator. Kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat, okey, kita tekan kalkulator, punca kuasa 3 bagi 125. Okey, so kita akan dapat apa ni? Punca kuasa 3 bagi 125. Okey, punca kuasa 3 bagi 125 kita dapat 5. So nombor bulat. Jadi dia adalah bukan set. Sebab jawapan adalah integer. Okey, so yang ini punca kuasa 5 bagi 125. Okey, so kalau kita tekan kalkulator, so kita dapat satu nilai yang panjang, 2.626527804. Okey, dan nombor tu adalah dan dia tak boleh tukar dalam bentuk pecahan. Kalau kita tekan simbol pada pecahan pada kalkulator ni, so dia tak akan tukar dalam bentuk pecahan. So dia adalah set. Okey, yang seterusnya C. Kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat, okey, berapa ni? Punca kuasa 4 bagi 16/64. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 0.707106781. Okey, macam dalam kalkulator ni. Cumanya okey, kalau kita tekan kalkulator pun tak boleh tukar juga. So maksud dia adalah set. Okey. Baik, yang seterusnya. Okey, kita tengok hukum set. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang hukum indeks. So hari ni kita akan belajar tentang hukum set. Okey, so diberi set A darab set B. Jadi kalau ada set A darab set B, kita boleh gabungkan dia. Dia akan jadi set A darab set B ataupun set AB. Okey, so ini adalah hukum untuk darab set. Okey, yang seterusnya, okey, contoh, okey, katalah set 2 darab set 3. So kalau kita gabungkan dia akan jadi set 6. Okey, set 6. Baik, yang seterusnya, set A darab set A. Okey, set A darab set A, kalau kita gabungkan kita akan dapat A darab A. So A darab A kita akan dapat A kuasa 2. Okey, so kalau kuasa 2, set A kuasa 2, kita akan dapat A sahaja. Okey, kenapa? Kalau kita imbas balik apa yang kita belajar dalam hukum indeks, kuasa 1/n adalah punca kuasa n. Okey, jadi dekat sini kalau saya tukarkan balik,
A kuasa 2, so ada punca kuasa ni, so dia adalah kuasa 2/2. Kuasa 2/2 adalah 1 adalah A. Okay. So kalau ada punca, ada kuasa 2, jadi A sahaja. Okay, kalau bahagi, baik, kalau bahagi pun sama, kita boleh gabungkan dia. So kita akan dapat set A per B. Set A per B. Okay, contoh. So set 32 bahagi set 2. So kita boleh terus gabungkan dia. So 32 bahagi 2 adalah 16. So set 16 adalah 4. Okay. Baik, yang seterusnya. Okay, kalau tambah, kalau darab, dia akan cancel. Okay, bukan cancel lah, maksudnya punca kuasa bagi A kuasa 2 akan dapat A. Tapi kalau dia tambah, kita anggap dia macam unknown. So set A tambah set A sama dengan set 2 set A. Okay. Jadi dia tak sama, dia tak boleh gabungkan. Kalau tambah dia tak boleh gabungkan. Kalau darab dia boleh gabungkan. Okay, contoh, katakanlah kita nak test sama ada betul ataupun tidak, boleh gabung ataupun tak boleh gabung. Okay, so saya bagi contoh dia set 12 tambah set 4. Okay, kalau kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat nilai ni 5.464101. Tapi kalau kita gabung, kita akan dapat set 12 tambah 4, so kita akan dapat set 16. Set 16 sama dengan 4. So tak sama. Okay, so kalau tambah tak boleh gabung, tambah tak boleh gabung. Darab bahagi je boleh gabung. Okay, baik, yang seterusnya. So kita ada pemalar M dan juga N. Okay, set A tambah M, set A tambah N, set A. Okay, so kita anggap ini macam set ni macam unknown. So kita boleh faktorkan dia. So M tambah N, set A. Okay, contoh. Okay, 2 set 3 tambah set 3. Okay, kalau kita keluarkan, faktorkan, kita akan dapat 2 tambah 1 set 3. So kita akan dapatlah 3 set 3. Okay, 3 set 3. Okay, baik. Tulis yang berikut dalam bentuk A set B. Okay, so macam ni. So kita ada set 90. So kalau kita pecahkan, apa dua nombor tambah dapat 90? Okay, kita akan dapat 9 darab 10. Okay, so kalau 9 darab 10, kalau ikut hukum yang tadi, kita boleh pecahkan dia. Okay, jadi set A darab set B. So itulah yang kita akan buat. So set 9 darab set 10. Okay, set 9 kita boleh selesaikan supaya dia jadi 3. So 3 set 10. Set 10 ni dah tak boleh kecil lagi dah. Tak boleh nak pecah lagi. Okay. Sebab kalau kita kecil lagi, kita akan dapat set 2 dan set 5. So dia dah jadi dalam bentuk lain dah. Dia nak ada A dan set B sahaja. So itu bentuk dia. Okay, soalan B. Set 3 darab set 12. Okay, kalau kita gabungkan, kita akan dapat set 36. So set 36 adalah 6. So itu sahaja. Okay, yang seterusnya, permudahkan yang berikut. So ada darab dan juga tambah. So kalau ada darab dan tambah, kita buat darab dahulu ikut buat mas. Okay, so set 2 darab set 3 dapat set 6. Set 6 tambah set 6. So kita gunakan hukum tambah. So jadi 2 set 6. Okay, soalan B. Set 7 dalam kurungan 6 tolak set 7. Okay, so yang ini kita kembangkan dulu. So kita dapat set 7 darab 6 tolak set 7 darab set 7. Okay, set 7 darab set 7 kita akan dapat 7. Okay, jadi sama macam set 7 kuasa 2. So dapat 7 je lah. Okay, so yang ini ada 6 set 7 tolak 7. So boleh selesaikan lagi ke tak? Okay, so sampai sini je. Tak boleh selesaikan dah. Sampai ini sahaja. Okay. Baik, soalan yang seterusnya. Set 18 tolak set 8. Okay, so yang ni kita pecahkan, kita kecilkan lagi. So kita akan dapat 2 darab 9, set 2 darab 9 tolak set 2 darab 4. Okay, dan kalau kita separatekan macam ni, kita akan boleh selesaikan. Yang ni adalah 3 set 2 tolak 2 set 2. Okay, kemudian so 3 tolak 2 dapat 1. So 1 set 2 sama dengan set 2 sahaja.
Okey, baik, yang seterusnya. Okey, so yang ini kita kena darabkan, kita kena kembangkan dahulu. Okey, kita kembangkan dahulu. 6 darab 1 dapat 6. Okey, 6 darab 3 set 2, so dapat 18 set 2. 2 set 2 darab 1 dapat 2 set 2. 2 set 2 darab 3 set 2. Okey, nombor darab nombor, set darab set. So kita akan dapat, okey, sini 6, 18 set 2, 2 set 2. Okey, so ini nombor dengan nombor, so 2 dengan 3 dapat 6. Set 2 darab set 2, so kita dapat set 2 kuasa 2, so dapatlah 2. Okey. So ini nombor dengan nombor, so kita selesaikan, kita akan dapat 18 tambah 20 set 2. Okey, 20 set 2. Okey, seterusnya tentukan sama ada set ungkapan 4 set 12, 5 set 18 dan 5 set 6 adalah set serupa atau set tak serupa. Okey, so macam mana kita nak tahu sama ada set tu serupa ataupun tidak? Kita kena permudahkan dia dan kita tengok hasil akhir sekali, adakah set yang termudah sama. Kalau set yang termudah dia sama, bermaksud dia adalah set serupa. Kalau dia tak sama, bermaksud dia adalah set tak serupa. So kita permudahkan. So kita permudahkan tiga-tiga ni. So yang pertama kita akan dapat 8 set 3. Yang kedua kita akan dapat 15 set 2. Dan yang ketiga kita dapat 5 set 6. So kalau kita bandingkan nilai set, tak sama. Set 3, set 2, set 6. So bila tak sama, bermaksud dia adalah set tak serupa. Okey, baik, yang seterusnya, disebabkan penyebut dan permudahkan setiap yang berikut. Baik, dalam set kita tak boleh biarkan jawapan akhir penyebut dalam set. Okey. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak hilangkan set dekat bawah? Kita darab dengan 5 set 3. Okey, 5 set 3 per 5 set 3. Okey, dari segi nilai 5 set 3 per 5 set 3 adalah 1. Bermaksud apa yang kita buat ni, kita tak ubah nilai sebab kita darab dengan 1. Tapi kita hanya cuma ubah bentuk sahaja. So 1 darab 5 set 3 kita akan dapat baik, sebelum tu, so ini kita namakan dia conjugate. Okey, kalau bahasa Inggeris conjugate. Okey, tujuannya adalah kita nak hapuskan set pada penyebut. Okey. So bila kita darabkan, kita akan dapat 5 set 3 per 5 set 3 darab 5 set 3. So 5 darab 5 dapat 25. Set 3 darab set 3 akan dapat 3. So kalau dekat sini kita selesaikan, kita akan dapat 5 set 3 per 75. Kita permudahkan lagi. So kita dapatlah jawapan dia set 3 per 15. Jadi kalau kita bandingkan jawapan yang kita dapat dengan yang asal, okay, sekarang set 3 berada di atas. Di bawah penyebut tak ada set. So itu aim dia. Jawapan akhir tak boleh set berada di bawah. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Baik, 1 per 7 set 2 tambah 5 set 3. Okey. Bila kita nak bila ada hasil tambah, conjugate dia akan jadi simbol yang berlawanan. Jadi kalau ditambah, kita tengok hukum dekat sini, kalau tambah conjugate dia adalah tolak, kalau tolak conjugate dia adalah tambah. Okey. So yang atas 1 darab 7 set 2 tolak 5 set 3. Okey, so ni kita ingat balik apa yang kita dah belajar masa tingkatan 2. Okey, kembangan. Jadi kalau A tambah B darab A tolak B, hasilnya adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So katakanlah kita anggap ini sebagai A dan ini sebagai B. A dan B. Okey, jadi kalau kita kembangkan, okey, kita akan dapat 7 set 2 kuasa 2 tolak 5 set 3 kuasa 2. Okey, so kuasa 2 bermaksud 7 kuasa 2 set 2 kuasa 2, 5 kuasa 2 set 3 kuasa 2. So kita akan dapat 49 darab 2 tolak 25 darab 3. Okey, so kita selesaikan. Kita akan dapat 7 set 2 tolak 5 set 3 per 23. So itu sahaja. Okey. Baik, tengok contoh satu lagi. Baik, sekarang dia bagi tolak. So kalau tolak nak buat apa?
tolak kita kena buat tambah. Conjugate dia tambah. Okey, ingat balik formula ni. So kita akan dapat 2 set 3 kuasa 2 tolak 5 set 7 kuasa 2. So kita selesaikan, kita akan dapat 4 darab 3 tolak 25 darab 7. Okey, dah last sekali kita akan dapat 2 set 3 tambah 5 set 7 per negatif 163. Okey, negatif pun sama, tak boleh jawapan akhir negatif dekat bawah. So apa yang kita nak buat, kita kena darabkan atas dan bawah dengan negatif 1. So bila darabkan dengan negatif 1, so yang atas akan jadi negatif, dalam kurungan 2 set 3 tambah 5 set 7 per 163. Okey, yang bawah dah jadi positif. Okey, baik, yang seterusnya, selesaikan masalah yang melibatkan set. Okey, kalau kita imbas balik apa yang dimaksudkan dengan selesaikan. Okey, selesaikan bermaksud kita nak cari nilai pemboleh ubah. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, kita boleh buat, jadikan dia pun faktoran. Okey, set X tolak 3 darab dengan set X tolak 1. So ini dah macam kuadratik, macam soalan kuadratik. So kalau kita selesaikan, kita akan dapat set X sama dengan 3 dan set X sama dengan 1. So kalau kita nak hilangkan set, kita kena kuasa 2 kan dua-dua bahagian. So kita akan dapat set X kuasa 2, 3 kuasa 2. So kita akan dapat jawapan dia 9. Okey, yang ini pun sama. Set X sama dengan 1, kita kuasa 2 kan dua bahagian. Dan kita akan dapat X sama dengan 1. So itulah jawapan dia. X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 9. Okey. So itu adalah hukum set. Okey, hukum set. So sama juga macam indeks, dia ada hukum-hukum dia yang kita kena ingat dan yang kita kena faham supaya kita mudah untuk selesaikan soalan yang melibatkan set. Okey, jadi latihan dalam buku modul and maths muka surat 67 hingga 69. So itu sahaja. Okay, Assalamualaikum.